Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Alhamdulillah, pagi ini siri ke-10 kuliah Ulumul Quran. Kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu malam. Kerana ayat yang turun pada waktu siang sangat banyak. Ayat yang turun pada waktu malam ni tak banyak. Selalunya Allah turunkan malaikat Jibril membawa wahyu pada waktu siang hari. Baik, antara ayat yang kata ulama turun pada waktu malam. Yang pertama, ayat perubahan arah kiblat. Surah Al-Baqarah ayat 144. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala bainan nas fi salati as-subhi bi Quba idh ja'ahum atin. Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata ketika orang ramai sedang solat subuh, bainaman nas fi salati as-subhi bi Quba, ketika orang ramai sedang solat subuh di Quba. Idh ja'ahum atin, tiba-tiba datang seorang lelaki menyeru. Faqala, kata lelaki itu buat satu seruan, satu pengumuman. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Laki itu kata, sesungguhnya telah diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki itu kata, Allah dah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu suruh solat menghadap ke Kaabah. Kerana sebelum tu mereka solat menghadap ke Baitul Maqdis. Laki ni kata, qad unzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya telah diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, memberi arahan supaya menghadap kiblat. Bila wahyu ni turun, dia kata al-lailata, semalam. Semalam Nabi kita dapat wahyu, dapat satu arahan, Allah suruh menghadap Kaabah. Wa qad umira an yastaqbala al-Kaabah. Nabi diarahkan menghadap ke arah Kaabah. Fastaqbaluha, maka orang-orang yang sedang semayang di Quba tu pun terus menghadap ke arah Kaabah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, dan ketika seruan itu
pengumuman tu dibuat, muka mereka sedang menghadap ke Syam, ke Palestin, ke Baitul Maqdis. Fastadaru ilal Ka'bah, maka mereka pun beralih menghadap arah Ka'bah, Mekah. Hadis sahih, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Jadi solat ni solat subuh. Orang tengah sembahyang subuh, datang seorang buat pengumuman, wahai imam dan makmum semua, semalam Nabi kita dapat wahyu, Allah suruh solat menghadap Kaabah. Maka imam dan makmum di Quba tu ketika sedang sembahyang subuh, muka mereka, maknanya sedang berdiri, muka mereka menghadap ke arah Palestin. Bila dengar pengumuman tu, mereka terus beralih menghadap arah Kaabah di Mekah. Ada banyak riwayat tentang peristiwa ni. Kita tengok lagi riwayat yang lain. An Anasin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat menghadap Baitul Maqdis. Isra', solat ni mula dengan Isra' Mi'raj Nabi di Mekah. Waktu Nabi di Mekah, Nabi solat menghadap Kaabah. Kemudian Nabi kita berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, Allah suruh Nabi kita solat menghadap Baitul Maqdis. Setahun lebih. Nanti kita akan tengok riwayat sahabat Nabi yang nama Al-Bara' bin Azib. Dia kata Nabi semayang menghadap Baitul Maqdis ni 16 bulan atau 17 bulan. Makna setahun lebih lah. Setahun 12 bulan. Ini 16 bulan atau 17 bulan. Makna setahun setengah. Nabi kita solat menghadap Baitul Maqdis di Madinah. Fanazalat, tapi Nabi kita lebih suka solat menghadap Kaabah di Mekah. Allah turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama', kerap kali sesungguhnya kami melihat mukamu mendongak ke arah langit, mendongak ke atas. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau suka, iaitu Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni ke Kaabah. Al-Baqarah ayat 144. Famarra rajulun min Bani Salamah wa hum ruku'un fi salatil fajr. Maka lalu seorang lelaki daripada Bani Salamah, dia balik ke kampung dia Bani Salamah, dia tengok orang kampung dia sedang solat subuh dalam rokok. Ini cerita rokok pula. Orang sedang semayang, sedang rokok dalam solat subuh. Waqad sallu raka'atan, dan sesungguhnya mereka telah solat satu rakaat. Maksudnya dah masuk rakaat kedua dah subuh. Tengah-tengah duduk rokok tu, seorang lelaki membuat pengumuman. Fanada, maka dia mengumumkan, dia pasal dia semayang dengan Nabi, dia umum. Ala innal qiblata qad huwilat. Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah berubah ke Kaabah. Famalu kama hum nahwal qiblah, maka kesemua jemaah yang sedang solat subuh dalam rokok rakaat kedua, mereka semua berpusing menghadap ke arah Kaabah tanpa memberhentikan solat. Tengah duduk rokok tu, buka pusing, imam pusing, makmum pusing. Pusing 160 darjah lah pusing. Kalau kata ni pas semayang arah sini Baitul Maqdis, tengah duduk rokok tu pusing ke sini menghadap ke Kaabah Mekah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Juga disebut pertukaran kiblat tu berlaku dalam solat. Solat tu solat apa? Solat subuh. Riwayat pertama di Quba, mereka sedang berdiri, muka mereka ke arah Baitul Maqdis, beralih waktu duduk berdiri. Riwayat kedua, penduduk Bani Salamah dapat pengumuman, dapat info daripada seorang lelaki, mereka tengah duduk rokok, mereka pusing tu waktu duduk tengah rokok, juga solat subuh. Nanti saya akan bacakan pula riwayat solat asar. Ada tempat lain mereka lambat sikit, info lambat sampai
Sebab waktu tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Jadi maklumat sampai kat mereka lambat. Ketika mereka sedang sembahyang asar, rokok juga, tengah duduk rokok sembahyang asar, ada seorang lelaki ni main umum. Jadi mereka pun beralih waktu duduk sembahyang asar. Macam tu. Jadi ada riwayat sembahyang subuh, ada riwayat sembahyang asar. Nanti kita akan buat kesimpulan tentang tajuk ni. Baik. Kita tengoklah. Tetapi jika dilihat dalam sebuah riwayat, Imam Al-Bukhari menyatakan bahawa solat yang dipindahkan kiblat itu ialah solat asar. Solat asar. Seperti hadis berikut. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Bara' bin Azib, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qibala Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Nabi sembahyang salat ke arah Baitul Maqdis ni selama 16 atau 17 bulan. Ini disepakati, tidak ada khilaf. Setahun setengah. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait, dan Nabi lebih suka seandainya kiblatnya ke arah Baitullah Kaabah. Wa annahu awwalu salatin sallaha al-'asr, dan salat pertama yang Nabi salat menghadap ke Kaabah. Nabi duduk di Madinah ni, salat pertama yang Nabi tahwil qiblah, berubah qiblat, Nabi semayang menghadap Kaabah ni, salat pertama tu awwalu salatin sallaha al-'asr, salat asar. Wa shalla ma'ahu qaumun, dan Nabi salat bersama satu kumpulan sahabat. Selesai salat dengan Nabi dah selesai dah salat asar, fa kharaja rajulun, seorang lelaki keluar. Nabi tugaskan dia untuk pergi umum kepada penduduk-penduduk yang luar Madinah ni, hang pergi tolong habaq kan depa, kata kiblat dah berubah. Settle, selesai sembahyang asar, seorang lelaki ditugaskan, maka dia pun keluar. Fa kharaja rajulun, seorang lelaki keluar, mimman shalla ma'ahu, di kalangan orang yang telah selesai salat bersama Nabi, salat asar. Famarra ala ahli masjidin, dia pergi dekat satu tempat tu, satu qaryah tu, dia pergi dekat penduduk masjid tu. Wahum raki'un, dalam masjid tu orang sedang solat, sedang rokok. Faqala, laki tu kata, ashhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala al-Ka'bah, aku baru je selesai salat, aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Kaabah. Fadaru kama hum qibala al-bait, maka orang ramai yang sedang rokok, mereka pun berpusing menghadap ke arah Baitullah Kaabah tanpa memberhentikan salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ni cerita Nabi sembahyang asar, lepas selesai sembahyang asar, Nabi tugaskan dia ni pi bagi tahu penduduk kampung. Kampung tu sekarang, masjid tu nama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dia pergi sana, dia tengok ni penduduk tengah sembahyang, sedang rokok, dia bagi tahu, jangan menghadap Baitul Maqdis dah, Allah sudah pindah kiblat ke arah Kaabah. Sembahyang asar lah. Okey, sembahyang asar. Dia sembahyang asar dengan Nabi, dia pergi kat kampung tu sembahyang asar lambat sikit, dia pergi tegur mereka. Hadis di atas menunjukkan bahawa wahyu perpindahan kiblat diturunkan pada waktu siang. Kalau tengok hadis ni, wahyu tu siang, no? Tapi tajuk kita wahyu yang diturunkan malam. Jadi masalah ni masalah khilafiyah, masalah khilaf. Kalau kita tengok hadis penduduk Quba, cara dia buat pengumuman tu, dia kata semalam Nabi kita dapat wahyu semalam, kiblat sudah berubah, maka dia datang pada waktu subuh, dia beritahu semalam Nabi dapat wahyu, sekarang dah subuh, kita kena berpindah ke arah Kaabah. Baik, nanti saya buat kesimpulan macam mana cerita ni. Wahyu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama', surah Al-Baqarah ayat 144 ni turun waktu petang ke? Sebab Nabi salat pertama Nabi tu salat asar, salat menghadap Kaabah, atau turun sebelah malam. Baik, kita tengok.
Hadis di atas menunjukkan bahawa wahyu perpindahan kiblat berlaku pada waktu siang, iaitu antara waktu zuhur dan asar. Lepas zuhur Nabi dapat wahyu, jadi Nabi praktik teruslah dalam sembahyang asar. Imam As-Suyuti berkata, ia dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai daripada Abu Sa'id bin Al-Ma'alla. Abu Sa'id bin Al-Ma'alla berkata, pada suatu hari kami melihat Rasulullah SAW duduk di atas mimbar tengah hari. Kami tengok Nabi duduk atas mimbar. Aku berkata, tentu ada satu perkara penting, maka aku duduk di situ. Tengok Nabi duduk atas mimbar, kami pun jalan ke masjid tu, kami berhenti, kami duduk, kami nak dengar Nabi nak bagi tahu apa. Baginda membacakan ayat 144 surah Al-Baqarah. Nabi baca ayat tu, ayat perpindahan kiblat tu. Kemudian baginda turun daripada mimbar dan mendirikan solat zuhur. Okey. Dalam masalah ini ulama terbahagi kepada dua pandangan. Nak menentukan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' ni turun malam ke turun waktu zuhur. Pertama, Al-Qadhi Jalaluddin berkata, dalil yang paling kuat penurunan wahyu berkaitan perubahan kiblat berlaku pada waktu malam. Ini Imam Qadhi Jalaluddin, dia kata ayat tu turun tengah malam. Dan Nabi suruh sahabat pergi bagi tahu dekat penduduk Quba waktu subuh. Sebab turun waktu malam takkan nak umum tengah malam. Di subuh tu lah baru umum. Kerana Quba sangat dekat dengan Madinah. Quba pun bukan jauh mana. Ayat Quran turun waktu malam. Waktu subuh tu barulah ni orang pergi bagi tahu dekat penduduk Quba. Kerana Quba sangat dekat dengan Madinah. Penduduk Quba mula solat menghadap Kaabah pada solat subuh. Sangat pelik sekiranya wahyu diturunkan waktu siang, kemudian dilambatkan pengumuman dari asar hingga subuh. Jadi satu pandangan, kalau wahyu tu turun lepas zuhur, petang, Nabi dah dapat dah info solat ke arah Kaabah tu petang, takkanlah Maghrib tak umum lagi dekat Quba, Isya tak umum lagi dekat Quba, subuh nu baru nak umum. Nabi dapat wahyu waktu zuhur. Lepas tu Nabi dah solat lah di Madinah tu, solat asar tu dah menghadap Kaabah dah. Kenapa penduduk Quba subuh baru dapat info, baru nak pergi umum daripada asar, Maghrib, Isya, subuh tu dia. Jadi takhirul bayan, lambat nak umum tu, ini satu benda yang agak pelik dia kata. Itu pendapat dia. Sangat pelik sekiranya wahyu diturunkan waktu siang, kemudian dilambatkan pengumuman dari asar hingga ke subuh baru penduduk Quba dapat maklumat. Pendapat kedua, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia berpendapat macam ni. Pendapat yang paling kuat, wahyu diturunkan waktu siang. Nabi dapat wahyu tu waktu zuhur. Lepas tu Nabi pun khutbah. Nabi bagi keterangan, taklimat dalam khutbah Nabi. Kemudian Nabi pun semayang zuhur dan juga semayang asar menghadap Kaabah. Kemudian Nabi suruh seorang lelaki sampaikan maklumat ni kepada orang lain. Kemudian diumum kepada Bani Harithah yang berada di dalam Madinah ketika mereka sedang solat asar. Jadi lelaki ni pergi umum dekat Bani Harithah yang ada dalam Madinah tu. Dia pergi umum ketika mereka sedang rokok solat asar. Pasal Bani Harithah ni dekat asar tu, dia dah pergi umum. Dan diumumkan pada waktu subuh kepada Bani Amru bin Auf, iaitu penduduk Quba. Cuma lelaki ni yang lambat. Dia sembahyang asar dengan Nabi menghadap Kaabah, kemudian dia pergi dekat Bani Harithah yang berada di Madinah. Dia pergi umum waktu mereka sedang sembahyang asar. Kemudian dia umum sekali lagi esok tu, subuh tu, baru dia pergi Quba, dia pergi umum di Quba. Jadi ada dua tempat lah. Ada Bani Harithah solat asar menghadap Kaabah ketika rokok, dan satu lagi penduduk Quba. Mereka ni dapat tahu lambat waktu subuh barulah mereka
berpusing menghadap Kaabah. Jadi wahyu turun antara Zuhur dan Asar. Manakala perkataan malam, dalam riwayat Ibnu Umar ada perkataan malam. Sesungguhnya semalam wahyu diturunkan. Kata Imam Ibnu Hajar, perkataan malam tu ialah perkataan majaz, bukan turun malam. Turun tu petang. Cuma mereka dapat maklumat lambat subuh. Jadi mereka kata semalam. Macam orang KL lah. Orang KL dia kata semalam. Semalam tu tak mesti malam. Semalam tu maksudnya macam hari ni hari Rabu, semalam tu hari Selasa. Pagi semalam. Petang semalam. Kata petang semalam. Petang semalam tu bukan malam. Disebut semalam tapi maksudnya kemarin. Yang dimaksudkan dengannya ialah hari kemarin. Jadi begitulah khilaf tentang ayat ni. Tak ada masalah, cuma kita ambil maklumat qad nara taqalluba wajhika fis sama, ayat 144 ni. Ada ulama menurut riwayat Imam Muslim tu, sesungguhnya wahyu ini Nabi dapat pada waktu malam, disampaikan kepada penduduk Quba dalam waktu subuh, dalam solat subuh. Baik. Kemudian ayat 190 surah Ali Imran. Yang ni sepakat ulama. Yang ni ayat ni 190 surah Ali Imran, sepakat ulama turun pada waktu malam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Bilalan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'dhinuhu li salati subh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Bilal datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'dhinuhu li salati subh. Bilal nak minta izin untuk melaungkan azan subuh. Bilal dia nak pergi masjid, dia nak azan tu, dia main rumah Nabi dulu. Adab dia bagi tahu Nabi subuh dah masuk, izinkan saya untuk azan. Nabi kata okey silakan, baru dia azan. Dan dia tak akan iqamah, melainkan bila Nabi sampai, Nabi isyarat kepada dia, baru dia iqamah. Hari tu Bilal datang jumpa Nabi untuk minta izin azan subuh. Fawajadahu yabki. Bilal mendapati Nabi sedang menangis, kata Sayyidatina Aisyah. Nabi duk teriak. Faqala ya Rasulullah, Bilal tanya, wahai Rasulullah, ma yubkika? Apa sebab tuan menangis? Dalam riwayat lain, Bilal tambah lagi perkataan, menangis kenapa? Sedangkan Allah mengampunkan dosamu yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Kamu maksum. Pasal apa menangis? Kata Nabi, وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَبْكِيَ. Tiada yang dapat menghalangku dari menangis. وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. Sesungguhnya pada malam ini, semalam lah, pada waktu semalam, diturunkan kepadaku ayat ini. Ayat apa? Ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam siang, pertukaran waktu sejuk, musim panas, silih ganti siang malam ni, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, li ulil albab, bagi orang yang mempunyai mata hati. Orang yang ada mata hati, orang yang bijak, dia akan berfikir ayat, suruh berfikir tentang kejadian langit bumi, cuaca, alam dan sebagainya. Kita kena fikir dan kita akan nampak kebesaran Allah. Kemudian kita kena berzikir, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang cerdik ni, dia banyak berdoa, banyak berzikir, memuji Allah ketika berdiri, memuji Allah ketika duduk, memuji Allah ketika berbaring. Doa tak berhenti-berhenti. Okey, baik. Nabi kata ayat ni turun semalam. Tu yang subuh ni aku menangis. Kemudian Nabi kata lagi, thumma qala, kemudian Nabi bersabda, wailun, celakalah liman qara'aha, bagi orang yang baca ayat Ali Imran 190. Orang yang baca ayat ni, celakalah bagi pembacanya, walam yatafakkar, dia baca saja tapi dia tak berfikir tentang
kebesaran Allah yang mencipta alam ini. Ada ulama hadis sebut wailun ni berat, pasal Nabi kata celaka bagi orang yang baca ayat tapi tak mau fikir. Untuk kita keluarkan diri kita daripada celaka itu, perkataan wail, celaka tu, sekurang-kurangnya kita baca ayat ni, kita kena faham tafsir, faham terjemahan ayat ni. Boleh dah paling kurang. Jangan baca je sampai tak fikir. Dan ayat ni, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Okey. Dan ayat ni tuan-tuan, selepas turun ayat ni, Nabi selalu kalau tidur malam, 1/3 malam yang akhir Nabi akan bangun untuk solat tahajud. Bila Nabi bangun untuk solat tahajud, amalan yang Nabi buat, kata Ibnu Abbas, Nabi akan mendongak ke atas macam tu, dan Nabi akan baca ayat 190, ayat inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar ni. Nabi akan baca sampai habis surah Ali Imran. Dan ini menjadi amalan Nabi, kata Abdullah bin Abbas, doa bangun untuk tahajud. Bila kita tidur, kita bangun, sunat kita baca. Nabi tak baca lah, Nabi hafal. Nabi akan baca 190 Ali Imran sampai habis surah Ali Imran. Itu doa bangkit tidur untuk tahajud. Adapun doa kita bangkit tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu memang doa bangun tidur, tapi bangun tidur biasa-biasalah. Kita dah azan subuh baru kita bangun tidur, atau kita bangun tidur untuk sahur saja, tak sembahyang tahajud, alhamdulillahillazi ahyana. Tapi kalau kita bangun tidur untuk solat tahajud, Nabi punya doa ialah Nabi baca ayat Quran. Kita kalau tak hafal, kita bangkit tidur, mula-mula sekali kata Abdullah bin Abbas, sebab dia Maimunah tu mak saudara dia, Nabi kena giliran dengan Maimunah. Abdullah bin Abbas minta izin untuk tidur di rumah Maimunah, rumah mak saudara dia, kerana dia nak tengok tahajud Nabi. Sampai 1/3 malam yang akhir Nabi bangun. Mula-mula sekali kata Abdullah bin Abbas, Nabi guna tangan Nabi ni, Nabi sapu mata Nabi, Nabi sapu muka Nabi, mata Nabi, Nabi sapu untuk menghilangkan kesan mengantuk. Nabi sapu. Sunat, kata Imam Muslim dalam syarah hadis riwayat Imam Muslim, bukan Imam Muslim, Imam Nawawi kata sunat bila kita bangun, kita sapu muka dulu. Kemudian tujuan bangun nak tahajud, Nabi baca 190 Ali Imran sampai habis surah Ali Imran. Ni bulan Ramadan, ramai yang bangun tahajud, bangun sahur awal sikit untuk solat tahajud. Jadi bangun, sapu muka dulu, kemudian baca ayat ni. Kita nak baca macam mana tak hafal, kita ada handphone kita, bangun tidur, sapu muka, buka handphone, cari Al-Quran di mana, surah Ali Imran, cari 190, baca sampai habis surah Ali Imran. Baru kita ke bilik ayat untuk berwuduk, untuk bersihkan badan, untuk solat tahajud. Ayat ni turun pada waktu malam. Baik. Cukup 2 ayat yang kita kongsikan pagi ni. Esok kita sambung lagi. Ada lagi beberapa ayat yang Allah pilih untuk turun kepada Nabi pada waktu malam. Seperti yang saya sebut, banyak ayat turun siang. Beratus-ratus ayat turun di waktu siang. Cuma beberapa ayat yang tidak sengaja, takdir Allah, Allah memang ada rahsianya kenapa ayat tu diberi kepada Nabi pada waktu malam. Cukup setakat tu, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.